kehakiman ni dia merupakan salah satu tuntutan syarak yang wajib dilaksanakan oleh setiap manusia. Ijma' ulama juga bersepakat mengatakan bahawa melaksanakan tugas kehakiman merupakan fardu kifayah ke atas umat Islam. Firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49 yang bermaksud, dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Islam, kehakiman ini dikenali dengan istilah al-qada', yang mana dari segi bahasanya al-qada' ni membawa kepada beberapa maksud, iaitu menghukum, memisah dan memutuskan. Manakala dari segi istilah pula, al-qada' ni membawa maksud menghentikan perbalahan dan persengketaan antara pihak-pihak yang bertikai berdasarkan kepada undang-undang Islam dan juga kaedah-kaedah tertentu. Kehakiman dia terbahagi kepada beberapa zaman, tapi dia akan menerangkan dua zaman sahaja, iaitu kehakiman pada zaman Rasulullah dan juga kehakiman di Malaysia. Yang pertama adalah kehakiman pada zaman Rasulullah SAW. Perkembangan undang-undang pada zaman ini bermula pada tahun 610 Masihi sehinggalah pada tahun 632 Masihi. Kebanyakan permasalahan yang timbul dalam kalangan umat Islam pada zaman ini diselesaikan dengan berpandukan kepada fatwa. Baginda turut menyelesaikan permasalahan yang timbul pada zaman ini dengan berpandukan kepada wahyu. Namun sekiranya sesuatu permasalahan tersebut tidak mempunyai wahyu, baginda akan menyelesaikannya dengan ijtihad baginda sendiri. Walau bagaimanapun, jika sesuatu hukum yang diijtihadkan oleh baginda tidak menepati kehendak wahyu, maka ijtihad tersebut akan dibatalkan dan diperbetulkan kesilapannya dengan berpandukan kepada wahyu. Kiranya sesuatu ijtihad baginda adalah tepat dan memenuhi kehendak wahyu, maka ianya akan digunakan sebagai hukum dalam membuat pengadilan. Rasulullah SAW turut memberikan keizinan kepada para sahabat untuk melakukan ijtihad dan fatwa mereka sendiri, di samping untuk melatih mereka mengenai perkara-perkara berkaitan al-qada', memandangkan wilayah dan kekuasaan Islam pada ketika itu semakin meluas. Pada zaman Rasulullah juga, sesuatu proses pembicaraan bagi sesuatu permasalahan yang dialami oleh umat Islam pada ketika itu, dia tidak dijalankan dalam sebuah bangunan khas seperti bangunan mahkamah yang wujud pada hari ini. Macam kita biasanya kalau ada sesuatu kes ataupun pembicaraan, kita akan diarahkan untuk hadir ke mahkamah. Tapi zaman Rasulullah, dia tak ada semua tu, sebab pada zaman Rasulullah ni tak ada keperluan untuk bangunan-bangunan seperti itu didirikan. Zaman Nabi, kebiasaannya sesuatu pembicaraan atau pertelikahan yang berlaku diselesaikan di dalam masjid ataupun sekitar-sekitar masjid sahaja. Kehakiman di Malaysia. Kedatangan British ke Malaysia suatu ketika dulu dan kejayaan mereka membawa masuk pengaruh undang-undang barat ke negeri-negeri Melayu telah memberi satu kesan yang sangat besar kepada hukum Islam, yang mana ianya mengakibatkan peranan undang-undang Islam menjadi semakin terbatas dan terhad. Walaupun Malaysia telah mencapai kemerdekaannya pada tahun 1957 dan agama Islam diterima sebagai agama persekutuan, tapi undang-undang penjajah tersebut masih lagi diamalkan, sekaligus menyebabkan pelaksanaan undang-undang Islam di negara ini menjadi semakin terhad. Di Malaysia terdapat satu mahkamah yang dikenali sebagai Mahkamah Syariah, yang mana mahkamah ini merupakan sebuah institusi kehakiman yang mempunyai bidang kuasa penuh ke atas orang Islam bagi membicarakan dan menjatuhkan hukuman berkaitan kesalahan mal serta jenayah syariah yang dilakukan oleh orang Islam. Bidang kuasa Mahkamah Syariah ini juga adalah berbeza dengan Mahkamah Sivil, yang mana ia adalah bertujuan untuk menjadikan mahkamah tersebut bebas dari serangan campur tangan lain. Walau bagaimanapun, bidang kuasa sesuatu Mahkamah Syariah ini adalah terletak di bawah enakmen negeri masing-masing. Dalam erti kata lain, sesuatu hukuman yang dijatuhkan bagi sesuatu kesalahan yang sama adalah berbeza mengikut negeri masing-masing. Sebagai contohnya, hukuman bagi kesalahan hamil luar nikah di Perlis, dia diperuntukkan denda sebanyak tidak melebihi RM5,000 ataupun penjara tidak melebihi tempoh 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tapi bagi kesalahan yang sama di Kelantan pula memperuntukkan denda tidak melebihi RM3,000 ataupun penjara tidak melebihi tempoh 2 tahun ataupun kedua-duanya sekali. Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 telah menyehatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah dan menentukan kadar hukuman yang boleh disabitkan di Mahkamah Syariah adalah penjara tidak melebihi tempoh selama 6 bulan atau denda tidak melebihi RM1,000 atau kedua-duanya sekali. Tapi akta tersebut telah pun dipinda pada tahun 1984 dan memperuntukkan hukuman yang baru kepada Mahkamah Syariah, iaitu kadar hukuman maksimum adalah sebanyak 3 tahun penjara atau denda tidak melebihi RM5,000 atau sebab tidak melebihi 6 kali sebatan atau mana-mana kombinasi dari hukuman tersebut. Walaupun telah banyak penambahbaikan yang berlaku kepada Mahkamah Syariah, namun pada hakikatnya bidang kuasa Mahkamah Syariah masih lagi dianggap kecil dan sempit. Hal ini kerana tidak semua kesalahan dalam hukum syarak berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Di samping itu, terdapat juga kesalahan yang tidak dapat dikuatkuasakan oleh undang-undang kerana terdapat halangan mengenainya di peringkat perlembagaan persekutuan. Saya akan membentangkan berkaitan dengan tajuk al-ikrar. Pengakuan ataupun al-ikrar tertuduh, yang mana ia merupakan hujah ataupun bukti yang paling kukuh dalam konteks pembuktian. Kerana kebanyakan hak ataupun kepentingan tidak boleh dibuat kesaksian ataupun dikemukakan bukti tertulis bagi memperakui pendapatkannya semula. Tambahan pula, sesuatu hak ataupun kepentingan itu khususnya dalam kes-kes yang melibatkan kesalahan jenayah kadangkala tidak diketahui hakikatnya sebenarnya, melainkan oleh yang mempunyai hak ataupun kepentingan itu sendiri melalui pengakuannya. Pembuktian al-ikrar hanya boleh diterima pakai sebagai sabitan sekiranya ia dibuat di dalam mahkamah di hadapan hakim ataupun di luar mahkamah di hadapan dua orang saksi yang akil, balik dan juga adil.
Sekiranya ada bukti-bukti kukuh yang menunjukkan bahawa terdapat elemen paksaan ataupun ugutan pada al-ikrar, ianya akan tertolak dan tidak akan diterima sebagai sabitan. Sekiranya orang yang didakwa mengaku ataupun berikrar akan kebenaran dakwaan, maka sabitlah pendakwaan itu ke atasnya. Okey, definisi al-ikrar. Fuqaha telah memberi pelbagai definisi terhadap pengakuan seperti berikut. Okey, yang pertama, menurut pandangan mazhab Hanafi, fuqaha mendefinisikan ianya sebagai pemberitahuan tentang sabitnya sesuatu hak bagi orang lain ke atas dirinya, iaitu pembuat akuan. Okey, daripada pandangan yang kedua iaitu mazhab Maliki yang menyatakan bahawa ia merupakan kenyataan seseorang yang mensabitkan hak ke atas dirinya. Okey, pandangan yang ketiga iaitu daripada mazhab Syafi'i yang mana ianya mentakrifkannya sebagai pemberitahuan tentang sesuatu hak yang sabit ke atas orang yang memberitahu. Okey, yang seterusnya daripada mazhab Hanbali yang mendefinisikannya sebagai perbuatan seorang mukallaf menzahirkan secara bebas, iaitu tiada paksaan sesuatu hak sama ada dengan secara tulisan ataupun isyarat ke atas dirinya ataupun orang yang diwakilinya. Okey, yang terakhir sekali adalah berkaitan dengan syarat sah berikrar. Okey, syarat yang pertama adalah syarat orang yang berikrar. Mestilah balik, berakal dan dengan kerelaan hati. Yang kedua, keadaan sedar dan bukan mabuk. Yang ketiga, orang yang buat pengakuan itu bukanlah orang yang ditomah pada pengakuannya. Okey, syarat yang kedua adalah syarat benda yang diikrarkan. Hendaklah sesuatu yang diikrarkan itu tidak sesuatu yang mustahil pada akal dan juga syarak. Okey, syarat yang ketiga adalah syarat orang yang diikrar. Hendaklah dia daripada mereka yang boleh sabit hak baginya. Kalau tak sah diikrar untuknya, seperti berikrar sesuatu binatang ataupun rumah, maka tak sah, terbatallah ikrarnya. Sebab rumah ataupun binatang tidak boleh dimiliki harta sama sekali. Definisi mukirun lahu. Jadi mukirun lahu ini boleh ditafsirkan sebagai orang yang diikrarkan untuknya. Iaitu mukirun lahu inilah orang yang akan menyediakan ikrar untuk dilafazkan sebagai ikrar oleh orang yang perlu mengangkat ikrar tersebut sebagai faedah kepada diri mukirun lahu ataupun diri pihak yang diwakili oleh mukirun lahu. Baiklah, jadi dalam sistem perundangan, mukirun lahu ini kita boleh tafsirkan melalui istilah plaintiff, iaitu orang yang membuat tuntutan ke atas orang lain. Dan di samping itu juga, pendakwa syar'i ataupun hakim juga boleh menjadi seorang mukirun lahu dalam beberapa keadaan yang tertentu mengikut jenis-jenis kes. Contohnya pada kes seperti kes pendakwaan, iaitu pendakwa syar'i boleh menjadi seorang mukirun lahu, iaitu orang yang menerima ikrar daripada OKT, orang kena tuduh sama ada dia mengaku ataupun sebaliknya terhadap segala tuduhan yang dijatuhkan ke atas OKT. Kemudian bagi kes seperti perceraian luar mahkamah, hakim akan menjadi mukirun lahu di dalam kes tersebut, iaitu hakimlah yang akan menerima ikrar daripada defendant sama ada defendant itu mengaku bahawa dia telah melafazkan talak cerai ataupun sebaliknya. Maka kes-kes tersebutlah yang boleh menentukan sama ada plaintiff. Berdasarkan daripada hadis ini, Rasulullah SAW telah menjadi seorang mukirun lahu untuk menentukan bahawa ikrar Maiz ini adalah sah ataupun tidak. Dan di dalam hadis ini juga Rasulullah SAW telah menjadi seorang mukirun lahu dengan berstatuskan seorang hakim, kerana Rasulullah telah memerintahkan hukuman rajam ke atas Maiz, yang mana tanggungjawab tersebut adalah tanggungjawab seorang hakim untuk menjatuhkan hukuman ke atas pesalah. Syarat bagi mukirun lahu ini berikut adalah 6 syarat yang perlu dipatuhi oleh seorang mukirun lahu di dalam sesebuah perbicaraan. Baiklah, syarat yang pertama adalah perkara yang hendak diikrarkan itu perlulah terlebih dahulu dimaklumkan kepada orang yang hendak berikrar, iaitu defendant. Konsep ini adalah sama seperti konsep yang diamalkan di dalam sesebuah perbicaraan, di mana tidak boleh wujudnya elemen of surprise, iaitu pihak defendant perlulah terlebih dahulu mengetahui setiap pertuduhan yang dijatuhkan ke atasnya dan perlu mengetahui pengakuan yang akan dibuat olehnya. Kemudian syarat yang kedua adalah mukirun lahu perlu mengenal pasti pihak yang akan berikrar. Hal ini adalah kerana sekiranya pihak yang akan berikrar itu bukanlah pihak yang dituntut ke atasnya sesuatu hak, maka perkara tersebut boleh menyebabkan sesuatu ikrar itu terbatal dan tidak sah. Kemudian syarat yang ketiga bagi mukirun lahu adalah mukirun lahu ini tidak disyaratkan seorang yang telah akhir balik. Memadai dengan wujudnya faedah bagi mukirun lahu itu di dalam sesuatu ikrar. Perkara seperti ini kebiasaannya berlaku pada kes-kes tuntutan ataupun tuduhan yang dikemukakan oleh seorang kanak-kanak ataupun seorang yang belum mumayyiz tetapi diwakili oleh peguam ataupun ibu bapa mereka ataupun penjaga mereka. Maka lafaz ikrar yang dilafazkan oleh defendant kepada mukirun lahu ini tetap boleh diterima kerana ini memberi faedah kepada mukirun lahu meskipun mukirun lahu itu belum mencapai akhir balik. Kemudian syarat keempat bagi seorang mukirun lahu itu, ia perlu meneliti perkara yang akan diikrarkan sama ada perkara tersebut adalah munasabah untuk diikrarkan ataupun sebaliknya. Baiklah, bagi syarat yang keempat ini terpakai sekiranya mukirun
mukirun lahu itu adalah seorang hakim. Hal ini adalah kerana sekiranya mukirun lahu itu adalah plaintiff ataupun pendakwa syar'i, mereka boleh membuat tuntutan ataupun membuat dakwaan ataupun tuduhan tanpa sebarang batasan dan juga tanpa sebarang syarat. Maka ini menjadi satu tanggungjawab kepada seorang hakim sekiranya dia menjadi mukirun lahu dengan meneliti perkara-perkara yang dituntut ataupun didakwa ataupun perkara yang akan diikrarkan itu, sama ada perkara tersebut adalah munasabah ataupun sebaliknya. Baiklah, seterusnya syarat yang kelima bagi seorang mukirun lahu, dia tidak boleh meletakkan sebarang syarat dalam perkara yang akan diikrarkan oleh defendant. Dan syarat yang dilarang ini adalah seperti syarat-syarat yang mengikat ikrar tersebut dari segi tempoh masa, keadaan, tempat ataupun waktu. Dan contohnya seperti plaintiff meletakkan syarat dalam ikrar tersebut, iaitu dengan lafaz sekiranya defendant tidak mampu untuk melaksanakan apa yang telah diikrarkan olehnya, maka defendant perlu melakukan perkara yang sekian-sekian yang mengikat tempoh masa, waktu, tempat ataupun keadaan. Maka syarat inilah yang dilarang di dalam sesuatu ikrar yang akan dilafazkan oleh defendant. Sekali, syarat bagi mukirun lahu ini, dia perlu menerima ikrar sekiranya ikrar tersebut adalah sah dan tidak mengandungi sebarang perkara-perkara yang boleh membatalkan kepada ikrar. Kita pergi kepada kelayakan mukirun lahu mengikut mazhab terlebih dahulu. Di sini terdapat 4 mazhab, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Okey, mazhab Hanafi, antara kelayakan seseorang mukirun lahu itu adalah mukirun lahu itu harus disembunyikan supaya tidak diketahui dengan keterlaluan. Hal ini adalah untuk memastikan tujuan ikrar yang dibuat itu tidak gagal. Seterusnya, dalam mazhab Hanafi ini juga mukirun lahu itu mestilah seorang yang mampu untuk menerima sesuatu hak dan kepentingan. Dan akhir sekali, mukirun lahu itu mestilah tidak menuduh mukirun, iaitu orang yang membuat ikrar, menipu dalam sesuatu ikrar. Okey, dalam mazhab Syafi'i terdapat 4 juga syarat kelayakan mukirun lahu, iaitu yang pertama, mukirun lahu itu tidak harus dikenali dengan berlebihan sama seperti mazhab Hanafi tadi, dan mukirun lahu juga mestilah berhak dalam menerima harta, sama ada harta dari segi syariah dan juga harta dari segi kemanusiaan. Dan mukirun lahu juga tidak dibenarkan untuk menuduh mukirun menipu untuk menghormati ikrar yang telah dibuat oleh mukirun. Okey, seterusnya mazhab Maliki terdapat 2 syarat kelayakan. Yang pertama adalah mukirun lahu itu mestilah tidak menuduh mukirun dalam mukirun lahu itu mestilah tidak menuduh mukirun menipu dalam ikrar yang dibuat. Dan mukirun lahu juga mestilah seorang yang layak untuk menerima barang yang diikrarkan baginya. Okey, dalam mazhab Hanbali, mukirun lahu itu mestilah berhak dalam memiliki barang yang diikrarkan kepadanya, dan identiti bagi seorang mukirun lahu mestilah diketahui. Okey, ini berbeza dengan ketiga mazhab yang telah saya sebutkan tadi, di mana dalam mazhab Hanbali mukirun lahu itu mestilah diketahui dan mukirun lahu mestilah wujud ketika ikrar dibuat oleh mukirun. Okey. Seterusnya kita masuk kepada syarat khusus mukirun lahu menurut mazhab Hanafi. Okey, mukirun lahu hendaklah jelas dan spesifik orangnya. Maknanya dalam perkara ini mukirun lahu tu harus nyata. Dan maknanya mukirun lahu tu apa kiranya bukan sesuatu yang tidak ada. Ia haruslah sesuatu yang ada. Dan jika mukirun lahu itu tidak jelas, maka ikrar itu menjadi tidak sah. Contoh, Ali berikrar bahawa salah seorang dari manusia yang mempunyai 100 yang berada di bawah tanggungjawab dan kewajipanku. Okey, di sini berdasarkan ikrar ini adalah tidak sah kerana mukirun lahu salah seorang daripada manusia itu adalah tidak jelas, sebabkan kita tidak tahu siapa mukirun lahu yang dimaksudkan oleh Ali itu. Jadi disebabkan mukirun lahu tidak jelas, maka ikrar ini adalah tidak sah. Okey, seterusnya kita tengok contoh seterusnya, berikrar tentang janin. Contoh, janin yang berada di dalam kandungan Aisyah ini memiliki 1000 yang berada dalam tanggungan dan kewajipanku. Dalam lafaz ikrar ini adalah sah kerana mukirun iaitu janin adalah benda yang nyata, dan mukirunnya telah menyadarkan ikrarnya kepada suatu sebab yang masuk akal dan layak menjadi sebab kepemilikan bagi si janin melalui waris wasiat. Contohnya, Ahmad mewasiatkan 1000 tersebut kepada janin ini. Ikrar untuk 1000 untuk janin itu juga adalah sah. Dan wang yang diwasiatkan itu adalah milik si janin apabila telah lahir. Menurut jumhur ulama, apabila janin tersebut lahir, maka wang yang diikrarkan oleh Ahmad tadi menjadi milik mereka. Okey, apabila bayi dalam kandungan itu tak dilahirkan, maka wang yang diikrarkan, wang 1000 tadi, akan menjadi milik mereka lah. Dan jika bayi itu terlahir mati, maka wang itu tadi adalah hak kepada orang yang mewasiatkan ataupun yang telah mewariskan. Dan seterusnya, jika bayi itu lahir kembar lah, berdua ataupun lebih dari satu, maka wang itu haruslah dibahagi kepada 2 di antara kedua-duanya. Itu pensabitan kes. Mahkamah Syariah menerima pakai cara pembuatan ikrar dalam mensabitkan sesuatu hak ataupun kepentingan ke atas dirinya sendiri ataupun orang lain, ataupun mensabitkan sesuatu kesalahan atau tanggungan ke atas dirinya juga. Okey, terdapat Akta Keterangan Mahkamah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997, iaitu menerangkan berkenaan dengan cara pembuatan ikrar dan juga syarat-syarat penerimaan ikrar, iaitu di bawah Seksyen 17 dan juga Seksyen 18.
Seterusnya, untuk contoh kes pula, iaitu Hawa Embong lawan Ahmad Muda 2009, iaitu Siti Hawa yang memohon agar keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah menolak keseluruhan tuntutan harta sepencerian perayu dan memutuskan bahawa semua 10 bidang harta tanah yang dipertikaikan merupakan hak milik peribadi responden, iaitu bekas suaminya Ahmad Muda. Keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahawa perayu turut mengusahakan kebun, menarik getah dan lain lagi menguatkan lagi pengakuan responden yang menyatakan bahawa mereka berdua sama-sama mengusahakan tanah tersebut. Mukirun dalam kes ini ialah defendant ataupun responden itu sendiri kerana telah membuat satu pengakuan berkenaan dengan tanah-tanah dan juga usaha sama di antaranya dengan perayu. Manakala mukarun lahu pula ialah perayu kerana dia merupakan pihak yang mendapat manfaat daripada ikrar responden. Seterusnya, hak ke atas tanah-tanah dan kepentingan yang diikrarkan oleh responden itu merupakan mukarun bihi. Contoh kes yang seterusnya iaitu pegawai pendakwa Muiz lawan Haji Adib Datuk Said Besar Sikoh tahun 1989, iaitu di mana Haji Adib Datuk Sikoh sebagai yang tertuduh atas kesalahan melakukan zina ke atas seorang perempuan Muslim iaitu Cik Raini. Yang tertuduh turut mengakui bahawa tuduhan tersebut adalah benar, namun dia hanya mengakui di hadapan seorang pegawai penyiasat sahaja dan pengakuan tersebut ditarik balik oleh yang tertuduh di dalam mahkamah dan penarikan ikrarnya diterima oleh mahkamah. Maka proses pensabitan ikrar tidak dapat dilaksanakan kerana yang tertuduh tidak mengakui telah melakukan kesalahan sebagainya yang tertuduh ke atasnya dan pengakuan oleh Cik Rania tidak mengikat dirinya. Kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa Islam menerima bahawa ikrar merupakan suatu pengakuan khusus yang dijadikan sebagai salah satu cara pembuktian bagi mensabitkan hak atau kepentingan ke atas dirinya orang lain atau mensabitkan sesuatu kesalahan atau tanggungan ke atas dirinya seperti pengakuan berzina.